Sebab kelebihan Rafizi ni adalah penerangan dan komunikasi dia sangat powerful. Kita tahu kan invoke sebagainya dengan data dan sebagainya dia boleh. Tapi bagi seorang ahli parlimen mengutarakan ketidakpuasaan di social media, bagi saya itu pun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam segmen Berani Jawab untuk minggu ini. Dan apapun terima kasih kepada para penonton yang sentiasa setia bersama kami di Nextstep TV dan juga di Nextstep Malaysia. Kepada yang masih belum subscribe kita, teruskan menekan butang notifikasi sebagai subscriber supaya anda dapat menerima berita-berita terhangat dan terkini daripada kami di Nextstep untuk anda sama-sama mengikuti perkembangan politik di Malaysia ini. Baik, hari ini dalam segmen Berani Jawab kita bersama dengan seorang figura politik yang sangat popular di Malaysia, terutamanya mereka yang bukan sahaja berada di mainstream tetapi mereka yang sentiasa mengikuti pengambangan politik di media-media sosial. Kita bersama dengan saudara Iswardi Morni yang merupakan penganalisis politik, juga merupakan seorang blogger dan juga ahli Parti Keadilan Rakyat PKR. Assalamualaikum Tuan Iswardi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana menjemput saya. Ya, terima kasih kembali kerana sudi bersama dengan Nextstep untuk minggu ini. Ramai di antara para penonton yang sudah tidak sabar lagi untuk mendengar jawapan-jawapan daripada Tuan Iswardi untuk soalan-soalan dalam Berani Jawab minggu ini. Baik, Tuan Iswardi, sebagai seorang penganalisis politik, pastinya Tuan merupakan di antara yang sentiasa mengikuti perkembangan politik dengan lebih detail dan terperinci. Kalau kita lihat, kami ingin di Nextstep ingin bertanya kepada Tuan Iswardi pandangan secara kasar terlebih dahulu tentang prestasi Kabinet Kerajaan Perpaduan setakat melebihi 6 bulan pada ketika ini. Maksud saya dalam fokus barisan Kabinet. Silakan. Baik, secara keseluruhannya saya kata keseluruhan Kabinet yang ada dalam Kerajaan Perpaduan ini untuk setakat 7 bulan yang kita ada setakat ini, saya taklah mengatakan mereka ni terlalu teruk sampai tak ada yang buat apa. Tetapi saya belum lagi melihat mereka berada di peringkat yang kita kata boleh dianggap sebagai great lah secara keseluruhannya. Tetapi saya faham kenapa. Kerana pertama learning curve lah. The first 2-3 months tu adalah untuk memahami struktur, memahami organisasi, memahami manusia, nak menyusun dan sebagainya, itu kita faham. Kemudian lepas tu nak kena aturkan balik mana-mana kerosakan yang ada, lepas itu baru nak bercakap tentang soal polisi. Jadi the first 7 months, even the first 1 year ni pun saya tidak mengharapkan anything so great to happen. Tetapi sekurang-kurangnya kita dah meletakkan batu-batu asas di tempat-tempat tertentu, melakukan perkara-perkara tertentu seperti mana yang perlu kita dakwa, mana yang perlu kita tutup, mana yang perlu kita perbaik, orang kata yang boleh kita buat dalam kadar segera tu kita dah lakukan dengan kadar segera walaupun masih belum 100%. So secara keseluruhannya okey, tetapi not yet great, saya kata. Baik, itu jawapan atau pandangan Tuan dari sebagai seorang penganalisis politik yang orang kata lebih terperinci dalam memandang setiap sudut. Tetapi rakyat di luar sana diminta mereka hanya satu. Saya bukan bercakap soal pembangkang atau penyokong, tapi keseluruhan rakyat Malaysia yang ingin melihatkan satu perubahan kepada negara kita ini. Mereka tidak mengharapkan setahun itu terlalu lama bagi mereka untuk bila didisbahkan dengan penggal hanya 5 tahun. 1 tahun itu dianggap sebagai terlalu lama untuk mereka mulakan kerja dan sebagainya. Pandangan Tuan Iswardi sendiri melalui persoalan dari minda rakyat itu, adakah di antara barisan kabinet dalam pentadbiran Anwar Ibrahim ini yang memberikan satu liability kepada Anwar untuk mentadbir negara? Adakah kabinet itu membawa liability kepada ada tak di antara mereka? Di antara mereka. Oh, ada tak di antara mereka? Ya, ada sebenarnya kan. Baik. Kalau saya takkan name lah, tetapi saya katakan ada. Saya katakan ada di antara mereka hanya ride along, kita kata. Kita sepatutnya berada, umpama kita ada satu kapal dan kita semua ni pengayuh kapal dan Anwar adalah nahodanya. Tetapi nampaknya ada di antara mereka tak jadi pengayuh kapal tu. Mereka jadi just riding along the kapal. Saya nampak seperti itu. Sebab saya pecahkan begini seorang satu kementerian atau satu menteri itu bagi saya secara personalnya perlu mempunyai 3 kriteria berikut. Ini kriteria ni arbitrary, saya sendiri yang create kriteria ni untuk saya menilai. Yang pertama, dia mesti mempunyai polisi yang great polisi. Nombor 2, dia mesti ada satu reform ataupun at least reform yang dia nak bawa dalam kementerian tersebut. Dan yang ketiga, publicity. Bagi saya, kalau dia reform bagus, polisi bagus tapi tak pandai publicity pun tak guna juga. Kalau dia publicity je memanjang tapi tak buat kerja pun tak guna juga.
Sebab kita nak kena bercakap, nak menjawab kepada rakyat yang tidak memahami apa orang kata perincian di dalam parlimen ni. Saya berada di kawasan parlimen mereka tak tahu apa yang berlaku hari-hari, mereka bukan melihat perbincangan dan perbahasan hari-hari, dan kalaupun mereka melihat hari-hari, tak semua akan faham apa yang dibincangkan. Betul. Jadi yang pertama, polisi reformasi itu satu hal, tapi macam mana kita nak mencernakan polisi dan reformasi itu ke peringkat bawah, ke layman term, sampaikan dia orang rasa macam, oh, aku memahami, aku merasai, aku menjiwai, dan aku faham, understand what the government is trying to do. Dan yang paling penting, mereka mendukung apa yang kita nak buat. Yang itu, peringkat itu yang bagi saya masih lagi ada kekurangan yang perlu kita kena perkemaskan. Kerajaan sekarang ini kena perkemaskan. Baik. Kalau kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan Perdana Menteri daripada parti PKR, Tuan Iswardi, dan sudah semestinya bukan sahaja rakyat jelata tetapi fokus kepada akar umbi PKR itu sendiri. Mereka mesti ingin melihat bahawa mereka yang berada, yang mendukung Anwar Ibrahim adalah mereka yang kalau dilihat adalah mesti orang yang daripada PKR itu mestilah orang yang sangat berwibawa dan berkarisma untuk membawa watak sebagai menteri. Tak kisahlah kementerian mana sekalipun, tetapi ada suara-suara yang tak best didengar apabila mengatakan bahawa ramai di antara menteri yang tak perform dalam kabinet Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar adalah daripada PKR sendiri. Pandangan Tuan Iswardi? Kita tak boleh nak, saya walaupun saya orang PKR seperti yang kita ketahui, dalam masa sama saya ni orang yang tak nak tolak ke tepi realiti, tak nak tolak ke tepi perkara yang dibincangkan, dan tak nak bercakap secara orang kata apa berlapik sehingga kata tidak berlaku. Saya bukan sedemikian. Bagi saya realitinya begitu. Okey, realitinya begitu. Alasan apa kita bagi sekalipun, rakyat tak nak dengar alasan. Rakyat nak keputusan, rakyat nak result. Betul Jadi sebab itu saya kata elemen yang pertama dalam 6-7 bulan ataupun before setahun ni berlaku adalah publicity. How do you market whatever, apa benda yang kita buat, sebagus mana pun kita buat satu benda tu, kalau kita tak reti market, tak tahu terangkan, tak tahu cernakan kepada benda yang sampai rakyat kata, okey, faham, saya setuju, agak sukar kalau kita nak memenangi hati rakyat. Saya bagi contoh Mazli Malik. Itu kelebihan Mazli Malik dulu, marketing dia bagus. Apa dia buat? Inilah dia akan buat polisi, akan buat reform, rakyat biasa boleh rasa, boleh faham, dan at least kalau tak semua sokong dia pun, majoriti akan kata yalah, boleh diterima. Kita kata kita benda yang simple, kadang-kadang breakfast untuk sekolah rendah, rancangan makanan tambahan, lepas tu kasut hitam, kita kata walaupun beg sekolah yang ringan sebagainya. Benda tu dekat dengan rakyat. Jadi ini perbualan saya tadilah dengan seorang rakan daripada satu kementerian, saya tak nak sebut kementerian mana. Saya kata benda itu kena ada. Benda yang kita bincang ni, saya kata benda itu kena ada. Kemudian dia kata kat saya, susah sebab kementerian kita sekian-sekian. Saya kata no, there is no such thing as susah. Sebab saya berani kata macam ni, saya bawa produk politik. Politik ni benda yang paling mundane, paling boring, tapi saya boleh bawa produk politik tu kepada orang, dan orang boleh berminat nak dengar politik itu. Jadi kita sebenarnya any mundane, boring produk, kalau kita tahu market kan, sebenarnya benda boleh interesting. Dia macam mana teknik tu sebenarnya yang kita pun kena belajar. Baik, kalau kita lihat Tuan Iswardi, ketika kita menjadi pembangkang calon-calon PKR, mereka yang berada dalam PKR, di antara yang dilihat karismanya ketika bercakap, ketika berceramah, ketika memberikan buah fikiran, formula itu dan ini adalah sangat hebat. Sehingga kan akar umbi sendiri pun melihatnya ia merupakan satu figura yang akan merubah Malaysia. Tetapi ia tidak berlaku apabila berada dalam barisan kabinet itu sendiri. Makanya ramailah mengatakan bahawa nampaknya indah khabar daripada rupa. Jadi mereka sangat kecewa tentang prestasi. Tidak dinafikan 7 bulan terlalu awal, tetapi macam saya katakan tadi, untuk dinisbahkan kepada 5 tahun satu penggal itu, ia adalah merupakan satu tempoh yang agak lama sebenarnya untuk berubah, untuk berikan sesuatu impak yang besar kepada rakyat. Pandangan Tuan Iswardi di situ? Okey, kita ambil contoh. Saya faham maksud Wazir tadi berkenaan dengan contoh. Kita tengok Rafizi Ramli sendirilah kan. Kalau kita tengok Rafizi, bukan saya nak bela Rafizi, tapi kadang-kadang saya pun, kalau saya di posisi dia pun, saya rasa saya pun terikat sebenarnya. Satu, dia mungkin tak setuju dengan saya, tapi ini pandangan saya. Mungkin dia bukan pandangan ini pandangan saya. Sebab saya nampak dia letakkan satu jawatan yang nampak besar, tapi pada hakikatnya tak ramai yang tahu jawatan itu daripada segi kuasanya dia tak besar. Iaitu ekonomi.
dia berbeza dengan zaman Azmin masa menjadi Menteri Ekonomi. Kalau kita tahu zaman Azmin Ali jadi Menteri Ekonomi, di mana sebenarnya Menteri Ekonomi dia tak pernah wujud. Dia ada satu Kementerian Keuangan. Okay? Kementerian Keuangan zaman Mahathir tu dia pecah dua. Satu ekonomi, satu keuangan di bawah Lim Guan Eng. Okey, Lim Guan Eng pada waktu itu sebenarnya just doing the paperwork. Dia paper saja. Tetapi ekonomi yang betul-betul ekonomi adalah Azmin Ali. Kita tengok Felda masa itu, Petronas, Khazanah, semua JLC berada di bawah Azmin Ali, di mana gerakan ekonomi itu benar-benar di bawah dia. Nah, bila di bawah Kerajaan Pakatan Harapan yang Kerajaan Perpaduan yang ada sekarang ini, ekonomi itu tidak seperti mana yang berlaku pada zaman Azmin Ali. Jadi dia more kepada, dia terbalik dah. Semuanya berada kembali kepada kuasa Menteri Keuangan, dan kita faham kenapa perkara itu berlaku. Jadi kita sebenarnya, bagi saya, kita under resource Rafizi. Kita under resource dia dengan meletakkan di posisi yang bagi saya dia under resourcing. Kita underutilizing kemahiran dia ada. Jadi either ini again pandangan saya, jangan kata ni pandangan pihak pimpinan. So bagi saya kalau betul-betul nak tengok dia he's doing the orang kata the wonders yang kita idam-idamkan, kita kena letak dia di posisi yang sepatutnya. Dua posisi yang paling besar yang kalau kita nak lihat dia bergerak yang selayaknya untuk beliau. Baik. Selayaknya. Dan kita kena tutup Kementerian Ekonomi itu sebenarnya, gabung dengan Menteri Keuangan jadi satu. Tak perlu pun. Baik. Yang kedua kalau nak adalah komunikasi. Baik. Kalau kita nak, sebab kelebihan Rafizi ni adalah bahagian penerangan dan komunikasi dia sangat powerful. Sebab dia kita tahu kan inbox sebagainya dengan data dan dia boleh guna. Tapi bagi saya kalau letak komunikasi pun still underutilizing kemahiran dia dalam ekonomi, dalam perancangan ekonomi dan sebagainya. Sebab di end of the day Kementerian Ekonomi ni hanya boleh suggest. It's still just a paper presentation. Keputusan masih di tangan Kementerian Keuangan. So having said all that, saya rasa kalau lah berlaku rombakan kabinet, saya pernah cadang dalam live saya supaya kita kena letakkan, kita dah ada 7 bulan. What you said is right. 5 bulan kalau kita nisbahkan dengan 7 bulan itu memang panjang sebenarnya kan. So kita dah boleh gauge dah menteri mana yang perform, menteri mana yang perform, yang boleh buat kerja dan sebagainya. Mungkin nak kena, kalau betul ada restructuring, kena restructure cepat and really put the right people in at the right place. Baik, kalau kita lihat daripada kajian penelitian yang dibuat oleh saudara Iswardi, saya juga membuat penelitian itu dan saya yakin rakyat Malaysia ramai yang juga membuat penelitian ini demi kebaikan negara. Siapa sebenarnya dari PKR, saya mahu bercakap tentang menteri daripada PKR, siapa yang Tuan Iswardi mengatakan bahawa kementerian mana yang sewajarnya diubah dan ditukar? Termasuk Rafizi tadi, saya boleh menerimanya. Yang jelas tidak perform, maaf kalau saya gunakan istilah itu, tidak perform dan wajar diganti dengan orang lain, maksud saya. Okeylah, saya tak boleh nak cakap macam tu. Sebab to be honest, kalau saya cakap tu saya ahli bati. Baik. Nanti saya akan ambil tindakan di atas orang ni kena ganti, orang ni kena ganti. Unfair lah kalau tanya pada saya kan. Baik. Saya terikat dengan undang-undang parti saya. Tetapi dalam masa yang sama, saya boleh bagi tahu secara umum lah, terpulang kepada Presiden dan menilai, bagi Presiden untuk menilai. Dan saya rasa semua tahu dan semua maklum perkara siapa dan kepada siapa tu saya tak boleh nak katalah, tapi kita tahu siapa yang seharusnya kalaupun berlaku rombakan ini digugurkan atau digantikan atau diletak di tempat lain, kita kata. Cuma saya tak nak names lah. Kalau saya tak nama-namakan pun, tuan dan perempuan pun dah lebih maklum daripada saya sebenarnya. Baik. Namun begitu, kalau nak bagi peluang sekalipun, bagi saya give 3 months. Bagi 3 bulan, another 3 months, 10 months, maksudnya total 10 to 12 months. Kalau tak perform juga, itulah sewajarnya dia kena terima. Itu macam ni tuan-tuan. Yang mendengar mungkin salah faham, alah Iswardi ni macam tu macam ni kan. Saya macam ni, saya tak pernah cemburu dengan sesiapa. Tapi kalau orang itu sanggup memikul satu tanggungjawab, satu jawatan, satu gaji, kita kata, maka dia juga kena berani tanggung itu dan jawab itu. Sebab itu bahasa Melayu ni cantik, tanggung dan jawab. Berani menanggung, kena berani menjawab. Jadi jangan kerana saya cakap itu, tak boleh, kau tak boleh cakap macam ni. Tak, kalau dia perform, kita kata dia perform. Betul. Saya bagi contoh, walaupun bukan parti saya sendiri, antaranya YB Salahuddin antara yang perform. Saya kata YB Anthony Lok antara yang perform. Betul. Apa orang kata YB Ngakomeng antara yang perform, kita kata. Mereka bukan parti saya, padahal
kalau saya nak puji, saya patut puji orang parti saya. Tetapi kalau kita nak letak semua tu, daripada saya tengok negatif, saya tengok positifnya. Bagi saya, Rafizi perform. Tetapi perform dia dalam kerangka dia lah. Baik. Dalam kerangka dia yang kecil tu. Jadi bila dalam kerangka kecil, kita tak nampak orang kata apa, benda yang besar yang dia boleh lakukan, kerana itu je ruang lingkup yang dia boleh pergi. Kan? Bayangkan kalau dia ada satu sempadan yang lebih luas daripada itu, bagaimana macam mana dia boleh reform dengan lebih besar lagi. Kita just as a quick example, bila kita bercakap soal yang pertama, eradicating extreme poverty, menghapus ataupun menyahapuskan apa orang kata miskin tegar. Baik. Kerajaan tak pernah fikir sebelum ni bagaimana kaedah nak menghapuskan miskin tegar, dan dia satu task yang sangat sukar, nampak macam mudah tapi very difficult. Sebab pertama nak kena define, dan kedua apa plan nak eradicate miskin tegar, title miskin tegar tu. Jadi benda tu dah ada, but then again dia hanya boleh bercakap dalam kerangka yang terlalu kecil untuk nak buat perubahan yang terlalu besar. Baik. Jadi, okey, begini. Tanpa menyebutkan mana-mana kementerian atau tanpa memberikan nama-nama tertentu, Tuan Iswardi melihat sebelum itu saya nak katakan bahawa kita banyak dengar sama ada mereka akak umbi sendiri ataupun di kedai-kedai kopi, walaupun mereka bukan ahli PKR, mengatakan bahawa mereka yang berada di dalam kabinet yang mengelilingi Anwar Ibrahim adalah mereka yang mungkin kerana jawatan mereka ada dalam parti dan sebagainya. Sedangkan di luar sana, kalau kita lihat, ramai lagi orang lain yang jauh lebih layak untuk menggantikan tempat mereka. Jadi pandangan Tuan Iswardi sendiri, adakah masanya yang tepat ataupun belum lagi terlambat untuk Perdana Menteri sebagai Presiden PKR untuk melakukan rombakan, atau bagaimana? Okey, menjawab soalan rombakan tu bagi saya belum terlambat. Kalau dia nak lakukan tu, ini masa yang sesuai, dalam tempoh 2-3 bulan ni masa yang sesuai. Namun begitu, kita kena memahami kenapa Presiden nak mengambil orang yang dianggap mungkin oleh orang luar sebagai tidak kompeten dan sebagainya lah. Sebab kalau kita faham kalau kita faham organisasi itu sendiri, dia ada dua ciri kalau kita nak ambil orang yang kita nak bekerja dengan kita lah. Satu, kompetensi dia, satu, trustworthiness dia, kebolehpercayaan dan juga kemampuan dia melakukan kerja. Dan trustworthiness tu lebih utama daripada kompetensi, sebab kompetensi kita boleh ajar. Trustworthiness ni dia satu yang kita pupuk dalam satu tempoh masa yang panjang. Jadi bagi saya, Datuk Seri, Presiden sekarang ini dia ambil orang yang pertama sekali yang dia boleh trust dalam melakukan kerja dan boleh execute kerja-kerja tersebut. Itu menurut pandangan beliau lah. So daripada segi kompetensi mungkin tak sama level sebagaimana yang dia nak, tetapi sekurang-kurangnya trustworthiness tu ada. Alright. Tapi dalam masa yang sama, kritikan saya adalah jangan biarkan kompetensi itu terlalu lama tidak naik. Itu. Trustworthiness tu saya percaya 100% semua yang berada di sekeliling Datuk Seri Anwar trustworthy. Bukan macam Azmin dulu, Zuraidah dulu yang tenar. Ya, betul. Tetapi dalam masa sama, betul kompetensi itu perlu diperbaiki, tapi jangan biar terlalu lama. Rakyat menunggu. Rakyat mermahati. Rakyat sekarang ini sedang menganalisa kita. Betul. Jangan biarkan mereka terumbang-ambing terlalu lama daripada segi kompetensi. Mana yang perlu dibaiki, baiki. Mana perlu ditegur, ditegur. Dan saya percaya dan saya tahu sebenarnya Presiden dah pun menegur, dan saya dah mula nampak ada beberapa usaha untuk memperbaiki. Dan kita harap usaha memperbaiki itu jangan kena ada besar, tapi dalam masa sama jangan terlalu lambat. And the process must be quick. Ada tadi saya borak dengan kawan tadi, dia kata the problem with you is, the problem with you, with me lah, dia kata with you is you are going too fast. Saya kata, dia kata it's not I'm going too fast, because everyone is going too slow. I'm not going fast, everyone is going slow. That's how my work culture is. My work culture is I'm doing pump, and that's how I got into my position, because itu saya dibesarkan dengan culture macam tu. Tapi saya dapati ramai yang too slow. Kan, in this is the fast paced world. Kan, kita bukan zaman tahun 90-an dulu boleh relax dah. Betul. Orang menilai kita, pagi kita buat kerja, tengah hari orang dah boleh nilai. Dulu pagi kita, hari ni kita buat kerja, esok pun dapat berita. Entah-entah minggu depan baru orang tahu pasal kerja kita kan. Betul. Ini tak boleh. This is a fast-paced world. Kita tak boleh guna cara kerja tahun 90-an, tahun awal 2000 dulu sebagaimana sekarang.
Baik, bagaimana PKR kalau menurut pandangan Tuan Iswadi sendiri menghadapi setiap tomahan, kecaman bukan saja daripada ahli akar umbi tetapi juga daripada orang luar yang melihat PKR. Of course, PKR adalah satu parti yang sangat besar, yang punya pengaruh yang cukup besar sehingga menjadi sebahagian besar daripada kerajaan perpaduan pada ketika ini. Bagaimana mereka melakukannya setakat yang diperhatikan oleh Tuan Iswadi? Ya. Secara umumnya memang daripada segi penerangan itu sendiri agak kurang lah. Itu terus terang saya katakan. Namun begitu, kita tengok dulu dalam sebulan dua ni, kenapa saya kata kita tengok dulu ada perubahan. Ada perubahan agak drastik dan saya nak tengok perubahan itu boleh ke tidak. Setelah saya tegur beberapa kali, ada perubahan drastik akan berlaku dalam, in fact hari ini ada perbincangan dan sebagainya. Dan kita kena faham ketua penerangan Parti Keadilan itu sendiri, YB Menteri Fahmi Fadzil itu adalah menteri. Jadi dia adalah ketua penerangan parti dalam bersama Menteri Komunikasi. Betul. Bila dia dah jadi menteri ni, dia nak lakukan penerangan tu akan jadi payah. Baik. Dan dia nak lakukan penerangan tu akan jadi payah. Kita faham. Menteri ni kita faham. Tetapi dalam masa sama, macam mana saya beritahu berborak dengan YB Menteri hari tu, yes, I understand you have your ministerial punya commitment. I totally understand. But at the same time, please delegate the power to someone else. Delegate the power kepada orang lain. Biar orang lain tu timbalan dan sebagainya kan boleh melakukan kerja tersebut supaya dilihat bergerak dan dia bersetuju. Bagusnya YB Fahmi ni dia bersetuju, dia menerima pandangan saya dan insyaAllah we are trying to do something ke arah perkara tersebut. Dan kita sedar, of course, dah 7 bulan berlalu, but better late than never lah. Betul. Daripada tak bawa langsung, lambat pun lambat, tapi better late than never. Itu saya katakan. Baik, pandangan Tuan Iswadi sendiri, kalau kita lihat kelantangan daripada ahli PKR sendiri. Sebenarnya PKR, kalau duduk pada saya, sepatutnya bersyukur kerana mempunyai ahli-ahli ataupun mereka yang sangat lantang bersuara demi kebaikan parti. Saya namakan satu tokoh, Hassan Karim. Okey, di antara yang sangat lantang bersuara untuk memberi kebaikan kepada parti itu sendiri. Tuan Iswadi memandang adakah figura seperti Hassan Karim ini akan memberikan satu impak yang besar menjadi pemberi ubah kepada PKR, pada parti yang disayangi atau bagaimana? Dia macam ni lah. Bagi saya contoh Hassan Karim tu tak sesuai sebenarnya. Dia macam ni. Dia berbeza kalau tuan tadi sebut saya. Sebab saya tidak berada dalam posisi kedudukan yang tinggi yang boleh duduk sebelah menteri dan sebagainya, sebelah Perdana Menteri. Kalau dia sebagai seorang ahli parlimen yang duduk di sebelah menteri, sebelah Perdana Menteri, menegur menteri dan Perdana Menteri di ruangan akhbar, bagi saya itu tidak sesuai. Sepatutnya teguran-teguran itu kalau nak buat, teguran perlu. Tapi medium yang betul juga, channel yang betul juga perlu. Kalau disebut Iswardi menegur dengan channel yang ada itu okey. Sebab kita kata saya apa channel yang saya ada? Saya tak boleh jumpa dengan Anwar Ibrahim. Saya tak boleh jumpa dengan menteri-menteri sewenang-wenangnya kan, tanpa approval dan sebagainya. So channel saya menegur adalah ini, mungkin media tak adalah, tapi live kata umpamanya. Tapi bagi seorang ahli parlimen yang duduk sepelaung daripada Perdana Menteri, mengutarakan ketidakpuasan di social media, bagi saya itu pun satu orang kata publicity disaster juga untuk parti. Sebenarnya sebab dia akan menimbulkan rasa keresahan di kalangan rakyat. Dia orang ni tak ada WhatsApp group ke? Dia jangan kita kata that's the question lah. Bincanglah di dalam kumpulan masing-masing kan umpamanya. Jadi bagi saya bukan semua kritikan itu, saya bukan kata kritikan tak boleh. Kami ni antara orang yang 100% setuju dengan kritikan, but at the same time dia ada channel yang proper. Kenapa tak guna channel yang proper tersebut? Kenapa nak guna media kan? Dan jangan tinggalkan, akhirnya kami dekat bawah ni kena menjawab pula, kenapa orang tu lawan sama sendiri. Padahal sebenarnya tak ada pun lawan sama sendiri kan. Dia cuma mengemukakan pandangan, tapi pandangan itu haruslah dikenakan mengikut dia lah. Dia ahli parlimen, maksudnya dia ni rise above daripada kami semua yang orang biasa. Okay, kami orang biasa ni tak ada kemampuan, so kami akan kritik macam ni. Tapi bagi dia tak sesuai, dia gunakan channel kami. Okey, saya faham di situ. Baik, kalau di sini apa yang kita perhatikan, kami sebagai pengamal media, apa yang kami perhatikan adalah apabila naratif-naratif tertentu yang dibawa untuk membalun dan juga menghentam susuk tubuh yang bernama Anwar Ibrahim ini, kalau kita lihat jentera-jentera dan perisai yang ada pada ketika ini, maaf kalau saya katakan agak lambat dalam bertindak menangkis sesuatu naratif palsu yang dibawa itu, sehingga kan
Anwar Ibrahim itu sendiri dalam kepenatan beliau menjaga negara terpaksa mengambil peluang untuk membela diri sendiri tanpa dibela oleh, maaf kalau saya katakan, kalau harapnya ia tidak terlampau daripada saya apabila mengatakan bahawa kenapa tiada orang lain yang buat kerja untuk dia, di mana Jcom, di mana ada tetapi lambat berbanding dengan beliau terpaksa tampil sendiri. Tuan Iswati, silakan. Saya utarakan benda ini. No, your concern is 100% valid. Saya tak menafikan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita nak kena, ni bukan saya nak membela Jcom atau nak membela Kementerian Komunikasi, bukan. Tapi secara realitinya macam ni. Dan ini ada kesilapan menteri-menteri ni juga. Ini saya nak tegur jugalah. Dan saya pernah utarakan kepada beberapa orang menteri. Saya kata, bila kita nak menimbulkan satu isu yang meninggalkan impak positif atau negatif, terutama negatif, contohnya kalimah Allah, contohnya KWSP dan sebagainya, perkara itu sepatutnya didiseminatekan awal kepada jentera-jentera dan juga propagandis dan juga cyber trooper dan sebagainya untuk diterangkan kepada parti sebelum kita nak keluarkan isu itu. Contoh ambil, kita kata kalimah Allah, saya kata dalam live saya, lebih baik kalimah Allah itu di hold sehingga lepas PRN. Kan? Setuju. Yang pertama. Yang kedua, saya kata sebelum benda itu nak dikeluarkan, nak ditarik dan sebagainya, briefkan kami dulu supaya kami di bawah ni tak terkejut. Kami ni walaupun kita kata tidak berjawatan, mungkin tak dianggap tidak penting, tapi kami adalah ahli parti yang akan menjawab. Kami yang akan berdepan dengan netizen dan social media dan sebagainya. Jadi biarlah contohnya, saya bagi contoh peperangan Iraq, kita kata kan, sebelum Amerika dan Britain pergi serang Iraq, mereka buat propaganda berbulan dia buat propaganda, weapon of mass destruction, Osama bin Laden, Saddam Hussein tu jahat dan sebagainya sebelum diserang. So by the time mereka serang, weapon of mass destruction tak jumpa pun, rakyat dia kata tak apalah, janji Saddam yang jahat tu dah jatuh. Entah betul tak tidak Saddam tu jahat. Maksudnya propaganda tu dia buat dulu. Jadi saya kata positif or negatif, especially negative issues ni, utarakan dulu, duduk, bincang, disseminate di peringkat bawah, biar kita ready. Satu. Kedua, kita lahirkan, orang kata apa, naratif-naratif yang perlu kita wujudkan sebelum perkara itu berlaku. So bila perkara itu sudah berlaku, rakyat kalau tak semua faham pun, kebanyakannya dah boleh terima sebelum kejadian itu berlaku. Kita tuan-tuan, ni saya bagi tahu, kita nak buat reform. Reform ni bermaksud change, perubahan. Dan majoriti orang tak suka change. Mereka suka complacent dan status quo. So bila kita mula gegarkan change, memang orang tak suka, walaupun change tu sebenarnya baik. Tapi ialah majoriti orang akan rasa, kenapa aku kena berubah? So kita nak kena sedarkan dulu sebelum benda tu berlaku. Baik. Terima kasih. Baik, terakhirnya daripada Saudara Iswardi, apa yang Saudara Iswardi ingin katakan kepada, pertama, kepada seluruh akar umbi PKR dalam, orang kata apa, bersama menyokong mereka yang berada dalam barisan kabinet. Yang kedua, apa yang ingin Tuan Iswardi katakan kepada susuk tubuh yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mentadbir negara, dalam membuat keputusan sebelum ianya terlambat. Silakan. Baik, yang pertama kepada semua jentera, bukan setakat PKR, semua ahli Pakatan Harapan kita ni, jentera kat Pakatan Harapan. Number one, bersedia. Saya faham sebenarnya kenapa kita tak boleh bergerak, sebab kita tak ada clear direction nak bergerak ke arah mana. Kan, gerak ni kita bukan setakat 360 darjah. Kita ada atas, bawah, tepi, kiri, kanan, utara, selatan. So it's like a spear. Kita can go everywhere. So direction must be clear. I understand. Dan insyaAllah kita akan cuba untuk nak clearkan the direction. Itu yang pertama. Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya katakan bahawa you have done a good job. Anda membuat satu kerja yang baik. Tetapi dalam masa yang sama, kalau sebuah nahoda yang baik dan cekap membawa kapal, tetapi anak-anak dan kru-kru kapal tu masih lagi, orang kata, culas ataupun tak faham ataupun lambat dalam membuat kerja, sehingga kapal itu bergerak perlahan, pun tak guna juga. Di end of the day, we all are in the same ship. Kita berada di satu kapal yang sama, di atas lautan yang sama, dan kita kena jaga sama. Dan kita, walaupun kita mengkritik dalam masa sama, saya faham mungkin ada benda yang saya kritik tu saya tak faham, saya tak tahu, saya mungkin terkeliru. Jadi tolong jelaskan keliru orang kami. Itu antara yang saya. Baik, terima kasih Saudara Iswardi Morni bersama dengan kita pada malam ini. Semoga apa yang kita kongsikan dapat memberi manfaat kepada rakyat di luar sana, terutamanya akar umbi PKR itu sendiri. Saya yakin ramai dan mereka sedang menonton kita pada ketika ini. Terima kasih Tuan Iswardi, semoga selamat maju jaya daripada kami di next step, terus berbakti untuk rakyat, itu yang kita inginkan, insya-Allah. Dan satu lagi, terus
bersuara lantang demi sebuah kebenaran. Kadang-kadang orang tak nak dengar sesuatu yang pahit, ya, tetapi itulah hakikatnya. Perlu figura-figura seperti Tuan Iswardi untuk memurnikan keadaan. Terima kasih Tuan Iswardi. Baik, itu dia para penonton, perbincangan kita, diskusi kita bersama dengan saudara Iswardi Morni yang merupakan penganalisis politik, blogger dan juga ahli PKR. Bersama dengan kita pada malam ini. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah dalam Berani Jawab. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi, bye.